Pagi tadi saya di satu masjid Bushra di Merbuk Al-Ustaz. Betul ya? Merbuk tu Al-Ustaz ke? Ke Sungai Petani? Sungai Petani Kedah. Bila beratuk-beratuk tu kan, kira jadi tak makhraj ni. Jadi makhraj cakap logat Kedah ni. Masa beratuk-beratuk tu kan, dah nak habis tu, adalah seorang ibu yang sangat sederhana. Penampilan orang kampung. Lepas tu penampilan sangat sederhana, nampaklah gaya tu orang kampung. Wajah pun sederhana, macam wajah orang yang bekerja keras. Subhanallah, Allahu Akbar. Lepas tu Allah gerakkan hati saya untuk tanya lebih, sebab dia hantar orang lalas. Dah 2 jam dah dia menunggu ni, beratuk ni kan. Lepas tu dia datang dengan anak perempuan dia. Bila ada waktu macam tu, saya pun cubalah borak. Saya pun borak, saya kata, "Akak, oh ni anak nombor berapa? Nombor 3. Anak nombor 1? Dah kerja Ustazah, nombor 2. Daripada borak tu, dia bukan nak cerita sangat sebab saya bertanya. Dia pun ceritalah, anak pertama saya Ustazah, Alhamdulillah dah habis belajar kat USA. Dapat tajaan beasiswa mana saya pun tak ingat lah. Nak dapat tajaan belajar luar negara macam ni, maksudnya bukanlah biasa-biasa. Lepas tu anak kedua pula, saya kan rajin menanya, belajar kat Jerman sekarang, engineering. Itu hari dapat anugerah pelajar terbaik universiti apa ya daripada Malaysia, kemudian terpilih untuk dapat beasiswa dunia. Maksudnya bukan beasiswa itu ditaja daripada Malaysia, tetapi daripada luar negara. Sekarang kat Jerman belajar kos apa, tapi belakang saya ingat engineering. Lepas tu anak yang ketiga yang perempuan ni bakal ke Perancis. Itulah 3 orang. Saya teruslah tanya, Akak kerja apa? Tak kerja daripada dulu, suri rumah. Suami pula, kotlah suami orang bijak, saintis ke apa, sebab anak bijak-bijak sangat ni, dapat anugerah cemerlang pelajar terbaik, dapat tajaan negara ni daripada orang kampung, orang biasa. Oh, suami saya dulu askar, sekarang ni jadi pomen. Betul-betul. Saya subhanallah, lepas tu siap buat rakaman lagi. Kak, boleh tak akak kongsi apa sebenarnya amalan akak yang sangat hebat? Bukan kita nak kata ukuran belajar luar negara tu hebat. Bukan itu ukuran ataupun justifikasi kita. Subhanallah, tapi saya terus kongsi walaupun belum masuk tajuk ya. Tak sabar kan bila nak masuk bab berah ni. Kan bab nak masak nasi ni. Subhanallah. Muslimin muslimat sekalian, orang yang beramal dia bercakap lain dengan orang teori. Saya ni banyak teori. Saya jumpa orang ini, orang yang beramal, penampilan sangat sederhana. Kalau kita tengok macam orang susah. Subhanallah. Dia kata, Ustazah, daripada kandungan yang pertama, kandungan anak yang pertama, Alhamdulillah, akak setiap hari tidak akan terlepas, dan itu nasihat suami, tidak akan terlepas buat amalan setiap hari dalam tempoh mengandung. Dia pun senaraikan amalan sampai saya menggeleng. Saya baca surah ni, baca surah ni, baca surah ni, bukan surah pendek-pendek, bukan Qul huwallah, Qul a'udzubinas, tak. Surah-surah Luqman mesti baca, surah Maryam mesti baca. Lepas tu ada lagi senarai surah-surah ni. Lepas tu amalkan makan kismis, mengikut jumlah yang ganjil. Kemudian dengan baca doa ni, pagi 7 biji, bila petang 11 biji, gini-gini amalan. Kemudian suami saya berpesan, suami dia bukan ustaz ya, supaya saya banyak berdoa dalam tempoh saya mengandung. Jadi saya banyak doa Ustazah untuk anak dalam kandungan. Dan selepas daripada anak itu lahir, saya membesarkan daripada kecil anak ini memperdengarkan bacaan Al-Quran daripada saya. Maksudnya, dan saya teruskan berdoa demi hari. Dan setiap kali anak-anak untuk menduduki pepesan, saya akan berpuasa. Kalau 2 minggu lah, saya akan berpuasa. Saya akan meningkatkan kualiti ibadah dan kuantiti. Subhanallah, Allahu Akbar. Wanita yang luar biasa, tetapi pada pandangan manusia zahirnya nampak sangat biasa. Dan sebab itu Nabi kata, amalan yang sangat dicintai oleh Allah adalah mereka yang beramal walaupun sedikit tetapi istiqamah. Nanti saya akan share lah dekat FB.
Saya minta izin dengan dia sebab nak bagi inspirasi kepada ibu-ibu. Sebab itu untuk menjadi ibu yang misali, bapa yang misali, bukan kerana kedudukan atau pangkat tinggi ataupun mempunyai pendidikan yang tinggi, tetapi cukup mempunyai hati yang beriman, yang yakin dengan Allah. Kekuatan ibu ini bukan kerana duit dan kekayaan, tetapi menggunakan senjata yang disebut oleh Nabi, ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa adalah senjata orang beriman. Bila sebut senjata, senjata ni kita boleh bayang pertahanan diri. Kenapa doa itu disebut sebagai senjata? Kerana dengan doa, ibu ini mempertahankan dan melindungi anaknya daripada gangguan syaitan, anasir jahat, pengaruh jahat. Ketika anaknya belajar di luar negara, siapa yang mengawal? Siapa yang nak pantau? Tetapi barakah doa si ibu, anak tetap menjadi anak yang baik, anak yang soleh. Dan yang saya tertarik nak borak lama dengan dia, sebab dia datang-datang jumpa saya, ustazah, saya memang niat anak-anak saya ini menjadi pejuang agama Allah dalam bidang masing-masing. Saya kata perkataan ini takkan keluar daripada wanita yang hebat walaupun dia tidak berpelajaran tinggi. Saya niatkan anak ni daripada kandungan mereka menjadi penyebar agama Allah, duta bagi agama Islam. Ini bukan penceramah yang cakap macam ni, orang kampung biasa. Sebab itu saya tanya lebih. Subhanallah, Allahu Akbar. Itulah sebenarnya jiwa orang beriman yang sebenar-benarnya. Dia tahu senjata utama bukan bagi tuition banyak-banyak, bukan duduk tekan paksa anak sekian, tetapi kuasa doa yang semakin lama umat Islam mula meninggalkan kekuatan berdoa. Ini ada satu kisah benar. Seorang wanita yang bernama Sayyidatina Asma binti Abu Bakar, anak kepada Sayyidina Abu Bakar, merupakan best friend Nabi, BFF, best friend forever. Sekarang pun kita tahu bahawa Sayyidina Abu Bakar duduk sebelah Nabi SAW di alam barzah. Asma binti Abu Bakar adalah isteri sahabat Nabi, iaitu Zubair bin Awam. Asma binti Abu Bakar adalah kakak kepada isteri Nabi, dan dia juga ibu kepada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Zubair. Maksudnya Asma ni kelilingnya semua ada kaitan dengan Nabi, dan dia juga adalah sahabat Nabi. Asma binti Abu Bakar ini umurnya panjang sampai 100 tahun lebih. Saya Asma binti Harun ya. Tapi mudah-mudahan nama tu bolehlah sikit tumpang barakah. Semangat luar biasa Asma binti Abu Bakar. Umur dia lanjut sampai 100 tahun lebih. Dia sempat menghadapi kematian anak-anak. Maksud anak-anak dah meninggal, dia masih hidup lagi. Tetapi ingatan dia sangat luar biasa kuat, tidak nyanyuk sedikit pun. Dan dia buta pada hujung usia dia kerana banyaknya dia menangis. Satu masa, dan Asma ini menjadi rujukan para sahabat untuk merujuk ilmu-ilmu yang dikuasainya. Sahabat pergi berguru, bertanya soalan dan sebagainya. Satu ketika ada salah seorang sahabat Nabi nak merujuk beliau. Bila datang, kemudian dia pun dengar bahawasanya Sayyidatina Asma binti Abu Bakar ini sedang berdoa dengan Allah lepas solat. Doanya adalah fokus kepada memohon daripada Allah keselamatan daripada api neraka. Doa yang tu je, mohon keselamatan daripada api neraka Allah. Dia tunggu tak habis-habis doa. Dah dia rasa lama sangat menunggu. Lalu dia berkata, maka aku memutuskan untuk pergi pasar dulu. Sebab dah lama nunggu ni. Asma tak habis-habis berdoa ni. Antara wanita, kalau kita baca sirah, kalau kita baca sejarahnya, seolah tidak melakukan dosa. Ini di antara para wali Allah yang sangat dekat dengan Allah. Tapi minta selamat daripada api neraka, macam banyak buat dosa. Kita yang banyak buat dosa, tak ada jaminan syurga ni, minta selamat daripada api neraka Allah, selamba macam tu je, selamatkan daripada api neraka Allah, amin. Asma sambil minta, sambil menangis-nangis, bergetar-getar tubuh badannya terlalu lama. Lalu sahabat Nabi ni kata, aku lalu memutuskan untuk pergi pasar dulu, beli-beli barang dapur ke apa ke. Dan sebaik aku pulang daripada pasar, kemudian aku ingin bertemu dengannya, dia masih belum berhenti berdoa. Allahu Akbar. Satu akhlak yang sangat luar biasa. Sebab itu jauh sangat
umat Islam pada hari ini dengan sifat para sahabat. Sekurang-kurangnya janganlah kita mempunyai sifat malas untuk berdoa, merupakan senjata. Dan Nabi sebut ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa ini adalah kepalanya ibadah. Dan solat dari sudut lughah, dari sudut bahasa membawa maksud ad-du'a. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dihormati, saya bukan datang untuk mengajar. Saya memang tidak layak untuk berada di sini. Tetapi saya datang atas amanah, atas jemputan. Maka saya ditemani, dah suami dah hilang pula. Encik suami. Subhanallah, saya segan bila ada jemaah muslimin, encik suami teman saya di sebelah. Ya, tak apa. Gitu. Ini bodyguard ya. Subhanallah. Mahram. Masya Allah, encik suami ada di sebelah. Jadi ketenangan tu berdebar ni. Kerana sudah tentu di hadapan ini ramainya di kalangan orang yang alim, orang yang saleh, ahli ibadah. Allahu Akbar. Sebab itu saya datang adalah untuk perkongsian dan juga muhasabah diri sendiri. Dan kebanyakan apa yang disebutkan adalah ditujukan dan adalah keburukan diri sendiri untuk dibetulkan. Jadi subhanallah, saya mau izin kepada orang-orang alim yang berada di sini untuk meneruskan perkongsian pada malam ini yang membawakan tajuk beras kita beli, nasi kita tak nak,